Geshe Michael Roach, selamat datang ke Pastry Morning Show. Hari ini saya ada dua tetamu istimewa yang saya nak memperkenalkan. Marilah masuk ke sini. Saya datang ke sini dari China 2 bulan lalu. Sekarang mereka terperangkap di sini, Rimrock, Arizona. Marilah. Mereka kawan saya. Inilah Alison Chow dan ini Stanley Chan dari Shenzhen, China. Guru di Siayang dan penterjemah selama mungkin 8-9 tahun, lebih daripada 9 tahun. Kami ada projek bersama-sama bernama China Soft Power yang menyokong idea tentang Junzi. Iaitu seseorang peniaga yang berpengetahuan tentang kebudayaan dan kesusasteraan. Mereka menggunakannya demi menjadikan seorang peniaga yang berjaya di dunia. Projek ini memang amat seronok dan berjaya di China. So, terima kasih atas kerja ini. Sekarang mereka tolong membina college DCI di Kyoto, Jepun. Kami sedang berusaha. Siapin, adakah kami ada soalan untuk hari ini? Dari seseorang yang kita boleh mengatakan sesuatu, mereka telah mengajar di Seoul untuk beberapa tahun. Halo Geshe Michael, saya Rachel dari Malaysia. Saya selalu berasa marah dan kecewa sejak kecil lagi. Saya marah kepada suami, anak dan pekerja dan memarahi mereka. Selepas belajar sistem benih ini, saya tak buat lagi. Saya menyesal terhadap kelakuan saya. Saya berfikir apakah akibat-akibat yang mungkin saya lihat pada masa depan. Terima kasih. Ya, itu soalan yang baik. Biar saya aturkan ya. Rachel dari Malaysia, dia tak tanya tentang bagaimana kemarahan bermula atau bagaimana berhenti kemarahan. Kami juga telah membincangkan tersebut tentang episod 14 pada hari Khamis minggu lalu, 27 Februari. Jika anda nak tahu apa yang membuat anda berasa marah atau bagaimana hentikan, kamu boleh tonton balik episod 14 pada 27 Februari. Dan Seiji Takahashi dan Ben Gomi yang menolong kami. Hari ini persoalan Rachel adalah berlainan. Dia bertanya, dulu saya sentiasa marah. Selepas saya belajar sistem benih ini, saya telah lebih bagus daripada sekarang. Tapi saya bimbang akan benih-benih yang lama di dalam minda saya. Dia menggunakan perkataan akibat. Saya suka perkataan ini kerana dalam bahasa Inggeris, consequence bermaksud akibat yang baik. Siapin nama Cina Cha Alison. Apakah pendapat anda? Sesuatu yang akan berlaku pada Rachel dari benih-benih lama. Salah satu akibat daripada benih-benih kemarahan ialah yang akan menyekat benih yang baik daripada buka. Ini sesuatu yang penting untuk kita yang menanam benih dengan menggunakan 4 langkah. Kerana kami nak dapat kesan yang bagus dengan secepat mungkin. Andai kata saya ada berjuta-juta benih dalam minda saya. Ada yang baik, ada yang buruk. Mereka bercampur. Itulah sebabnya kadang-kadang saya ada hari yang baik, kadang-kadang hari yang buruk. Saya berada dalam hari buruk, tiba-tiba sesuatu yang bagus. Semua bercampur. Tapi jika anda berasa marah, benih yang negatif boleh menghalang benih yang positif. Mengapa ini berlaku? Apa jadi benih-benih yang baik itu? Mereka hanya duduk di belakang minda anda. Apakah yang terjadi? Pertama kali saya rasa ini soalan yang sangat baik. Jelasnya dia seorang yang melatih prinsip-prinsip DCI. Beliau faham akibat jika kita berasa marah. Sudahlah permulaan yang baik. Sekarang kita boleh bincang mengapa benih buruk menghentikan benih baik. Itulah sesuatu yang aneh. Tapi saya rasa ini berkaitan dengan pemahaman. Cara yang cool. Kami pernah bincang dalam kelas Mixed Nuts Translation. So, Mixed Nuts akan mulakan kelab bacaan segera minggu depan. Kelab bacaan pertama Mixed Nuts seminggu sekali pada waktu malam. Apakah
Apakah yang berlaku dalam minda apabila kemarahan hentikan benih baik anda? Saya rasa untuk benih baik matang, salah satu cara ialah melalui medikasi kopi seperti yang anda selalu bincangkan. Contohnya, semasa anda membantu seseorang, contohnya semalam kami menyediakan buku ulang tahun ke-20 bagi Diamond Cutter Business. Sebelum tidur, kami fikirkan perkara ini dengan gembira. Kami akan meningkatkan bilangan benih yang baik dalam minda kami. Jadi inilah salah satu cara benih baik matang. Kedua, seperti yang saya katakan, kalau anda faham bagaimana benih berfungsi, ia juga akan mempercepatkan benih matang. Wow, faham tentang benih dengan betul, menyiram air kepadanya. Tapi, apa kaitannya dengan kemarahan? Ya, apa yang saya ingin kata. Setiap kali kami berasa marah, kami lupa tentang bagaimana benih berfungsi. Itulah sebab kami berasa marah. Ya, contoh prinsip dua suami. Kalau dia faham satu perkara, dia tidak akan berasa marah. Jadi, dalam buku Purba yang untuk menghilangkan kemarahan sepenuhnya, anda perlu faham satu perkara tentang prinsip dua suami. Contohnya, kisah pen. Inilah soalan yang baik untuk anda. Seperti kisah pen. Kalau kita lupa pen ini berasal dari saya, sama seperti prinsip dua suami. Jika kita marah pada suami kita, bermaksud kita lupa suami itu datang dari kita. Seperti pen datang dari kita. Kita berasa marah sebab kita ingat suami dari luaran. Jadi, rasa marah bermaksud anda tidak tahu dari mana datangnya perkara itu, dan tidak faham dari mana datang perkara itu akan menghalang benih baik matang. Sebab faham tentang dari mana datangnya perkara itu akan menanam benih baik yang kuat. Jadi, sekarang saya ada soalan untuk anda. Kami tidak berlatih sebelum ini, saya suka cara ini. Menurut 4 hukum karma, seperti yang kamu tahu dan disiap faham, pertama ialah like means like. Anda dapat apa yang ditanam, anda dapat tanaman anda. Anda tanam pisang, dapat pisang, benih pisang. Kedua, ini akan menjadi satu tabiat. Jika anda berbohong bermula dengan ibu dan bukan lepas pertama kali, ia jadi lebih senang. Itulah kesan kedua. Kesan ketiga, jika anda tidak berbuatnya, ia akan menjadi kepesakan. No. Faham. Ini 4 hukum karma. Sorry. Pertama, anda dapat apa yang anda lakukan. Anda berbohong, orang lain juga berbohong. Yang kedua ialah benih akan berganda. Ketiga, jika anda tidak lakukan, anda tidak akan dapat kesannya. Keempat, jika anda lakukan, semestinya anda akan dapat kesannya. Bagaimana ia berkaitan dengan berasa marah akan menghalang benih anda matang. Sebab menurut 4 hukum, benih baik itu mesti buka. Soalan yang baik. Apa pandangan anda? Apa yang akan berlaku kepada benih baik yang dihalang oleh kemarahan anda? Adakah mereka hilang? Tidak. Sebenarnya, untuk pelajar-pelajar seperti Rachel yang telah belajar sesuatu ketika, kita tahu keadilan alam semesta. Jika anda tanam benih buruk, anda akan dapat kesan yang buruk. Dalam perkara ini, jika kami marah, benih baik akan tertangguh dan kami tidak dapat keputusan yang baik dengan cepat. Ini tidak bermakna benih baik terhapus. Tapi buku Purba kata ia akan bakar benih-benih itu. Jadi ia macam satu ibarat. Adakah ia membakarnya atau menangguh? Saya berkata saya tidak tahu. Saya tak yakin. Boleh saya simpulkan yang membakar kemungkinan untuk benih itu membuka dengan cepat.
atau dia tertangguh untuk masa lalu. Saya ada image dalam fikiran saya apabila bercakap tentang ini. Kami ada benih yang baik dan kami meletakkan di dalam peti sejuk dan membekunya. Masih ada kemungkinan bahawa ia masih boleh buka. Ia tidak mati lagi. Kalau dia tak keluarkannya, dia tidak akan buka. Satu soalan lagi, saya tak akan buatkannya mudah untuk anda. Sepatutnya, bila kamu lakukan perkara yang buruk, kamu boleh lakukan 4 kuasa. Ia boleh menyebabkan benih buruk untuk buka lebih awal seperti bayi pramatang. Mereka membuka dengan awal dan mereka mati. Anda tidak boleh menukar hukum karma. Tapi yang menarik ialah, apabila anda berasa insaf atau membersihkan karma, maka anda akan menyebabkan benih ini buka dengan lebih awal, seperti bayi pramatang. Kemudian benih buruk anda buka dan akhirnya anda bukannya dapat kanser tetapi hanya dapat sakit kepala. Itulah yang kita pelajari daripada Diamond Cutter Sutra. Jadi apa yang terjadi untuk sebaliknya untuk benih yang baik ini? Bolehkah kemarahan ini menyebabkan ia buka lebih awal dan mereka berbuka dengan kecil? Apakah yang berlaku? Maksud saya, jika ia selari, ia adalah perkara yang sama, kan? Jadi, anda tahu, penginsafan atau pembersihan membolehkan benih buruk membuka seperti bayi pramatang. Jadi, menurut itu, tidakkah kemarahan boleh menyebabkan benih yang baik buka dengan lebih berawal? Dan sebelum kamu menjadi hodoh, anda akan muncul dalam menjala atau rancangan Peace Tree Morning Show. Faham tak? Benih itu buka dengan lebih awal dan kecil, sepatutnya lebih besar, bukannya terbakar. Saya masukkan jika ia adalah sama seperti benih buruk. Apabila anda membersihkan benih buruk anda, kamu berasa insaf dan berjanji tak akan lakukan sesuatu lagi dalam jangka masa yang tertentu. Ia boleh membuat benih buruk untuk buka lebih awal daripada mengkasa anda dapat sakit kepala. Itulah yang tercatat dalam Diamond Cutter Sutra. Adakah anda fikir ia adalah sama untuk benih untuk kemarahan? Bolehkah ia menyebabkan benih yang baik buka lebih awal dan lebih kecil? Kemudian anda mendapat hasil daripada kemarahan itu. Seperti muka anda jadi tua, berkedut dan lebih hondok. Maksud saya, tidak ada mana-mana buku yang mengatakan demikian. Itulah kelebihan kamu berdua sebab kamu berdua adalah dalam kelas penterjemahan buku kuno dan telah menghabiskan 3 tahun lebih di sini. Xiaoping sedang menerjemahkan satu buku yang bernama Daniel yang merupakan kod etika dan dia telah menerjemahkan bahagian yang tak pernah ditinjau lebih daripada 2000 tahun dan Stanley pula berusaha dengan buku Abhidhamma, ensiklopedia kuno untuk agama Buddha. Mereka hanya berkata mereka tidak pernah mendengar tentang perkara ini. Saya fikir itulah salah satu manfaat untuk membuat penterjemahan yang baik. Kamu sudah menghadiri lebih dari 600 kelas untuk penterjemah. Anda mempunyai pandangan yang tak menarik di mana anda berkata anda telah menghadiri lebih daripada 600 kelas dan anda tak pernah dengar apa-apa seperti. Ya, ini juga kali pertama kami bincangkan topik ini. Kami pernah membincangkan banyak soalan tetapi bukan ini. Ya, memang sangat menarik. Saya sengaja membuat hidup anda suka. Saya ada idea, kamu cakap dulu. Tadi saya dan Stanley ada bincang bahawa kita berasa marah menunjukkan bahawa kami tidak tahu kebenaran bagaimana sesuatu perkara itu berfungsi atau terjadi. Anda tak boleh marah pada suami anda dan mencarinya jika pada saat yang sama anda berfikir semua itu datang dari saya. Adakah itu adalah benar? Praktiskan untuk seketika. Yang sama bila anda rasa marah, anda datang berbisik itu datang dari saya. Adakah ini boleh bantu? Saya rasa ia memang bantu. Apabila kami lebih faham tentang prinsip dua sami, lebih banyak kami berlatih, rasa ia boleh membantu mengurangkan masa untuk berasa marah. Juga melambatkan masa untuk kita beraksi. Apa yang kamu mahu simpulkan tentang bagaimana benih itu terpikir? Kami hanya ada 1 minit lagi. Okey, saya fikir
Melakukan empat kuasa adalah satu langkah yang proaktif untuk membersihkan benda yang buruk. Ia boleh mencetuskan hasil di mana benda buruk membuka dengan awal. Kemudian apa yang saya mau tambah ialah, jika itu berlaku, biasanya kami berasa lega selepas melihat benda buruk terbuka secara mengejut. Jadi bercakap dengan benda yang baik, apabila anda berasa marah, benda akan buka dan mencetuskan perkara yang baik berlaku sedikit dan kemudian anda berasa benar-benar buruk. Tapi apa yang kamu kata kamu tak merancangkan, kamu tak rancangkan berasa marah hari ini, Xiaoping. Mari kita bincang ini lebih dalam lain kali. Kami ada di siap online. Kami ada thread dan levels. Dalam threads kami memberi jawapan yang singkat dan untuk 6 episod. Jika kamu nak sesuatu yang lebih mendalam, kamu boleh ambil kursus 12 tahap. Ada 144 live tools. Persoalan di sini, kami tak dapat jawab 100%. Anda boleh tonton di levels atau tonton di threads dalam di set online. Jadi, apakah persoalan untuk besok? Esok Scott dan Ori akan berada di sini. Kami ada soalan yang suka untuk mereka. Bolehkah kamu balik ke sini pada hari Khamis? Baik. Dan Scott dan Ori akan bercuti. Mungkin kamu boleh jadi host dengan saya. Tentu boleh. Добрый день, меня зовут Оксана Кострева, я из Екатеринбурга, России. У меня такой вопрос. Могу ли я с одним кармическим партнером сеять 2 разных вида семян? Маргарита Ивановна, которую я навещаю раз в неделю в течение 3 часов, мы с ней общаемся, слушаем песни, поем песни, а также я кормлю ее, меняю ей памперс и меняю повязки на ее пролежнях. То есть правильно ли я понимаю, что одновременно с ней я могу посеять семена как общения, так и семена своего здоровья? Spasibo вам большое за персиковое кафе. Спасибо. Rasa faham lebih kurang 50%. Saya cuba menterjemahkannya. Saya boleh faham kebanyakannya. Persoalannya ialah dia pergi ke rumah orang tua selama 3 jam. Dia tolong buat kerja yang kotor, contohnya membersihkan najis nenek itu. Pada masa yang sama, dia juga menolong nenek supaya tidak berasa sepi. Dia berbual dan berhubung dengannya. Secara tradisi, kami kata dengan mengunjungi orang yang sepi tertanam benih untuk mendapat pasangan pada masa depan. Dan juga dapat kesihatan kerana dia tolong orang yang sakit. Dia juga tanya sama ada dia akan dapat lebih benih untuk berinteraksi dengan orang. Mungkinkah dia dapat kesan-kesan multiple dengan melakukan hanya satu perbuatan baik? Itulah soalan untuk esok yang akan kami jawapan dengan Scott dan Ori di Peach Tree Morning Show esok. Terima kasih.